Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk pagi ini meluangkan masa di hadapan Kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah ini tanggal 5 Disember 2020 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Kita bersiaran secara langsung membawakan kepada anda pada pagi ini berkenaan dengan topik tafsir dan taranum dengan surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ayat 8. Bagaimana penerangan dan perbincangan kupasan ataupun tafsiran sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Baik sidang penonton, seperti biasa untuk buat pertanyaan ataupun berkongsi sesuatu dengan kita berkenaan dengan tajuk yang bakal kita bincang pada pagi ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603 atau nak terus ke Facebook Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita buat secara langsung bagi penonton-penonton yang mungkin rakan-rakan kita yang tak berkesempatan untuk melihat di Kaca TV di rumah pagi ini, ialah di hujung minggu mungkin ada yang nak ke mana-mana, tak sempat untuk melihat di Kaca TV di rumah, boleh menyaksikan di siaran secara langsung di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita saksikan terlebih dahulu seperti biasa kita nak bawakan kepada anda perkembangan terkini status COVID-19 di Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Kalau kita dapat saksikan kes baharu setakat jam 5 petang semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia, ada 1,141 kes dan jumlah kes yang sudah sembuh ada 1,144 kes dan jumlah kes yang masih aktif ada 10,799 kes. Semalam tidak ada perkara yang tidak diingini ataupun kematian yang dilaporkan, tidak ada, alhamdulillah, dan menjadikan jumlah kes keseluruhan 70,000 lebih setakat ini. Dan tidak dilupakan juga sama-sama kita doakan kepada sahabat-sahabat kita dan juga mereka yang ada di Pantai Timur yang terlibat dengan banjir, bencana banjir di sana. Kita doakan semoga tabah dan segera selesai bencana tersebut. Dan juga kepada mereka yang mungkin ada dijangkiti wabak COVID-19, kita doakan semoga semuanya dapat kembali sihat seperti biasa dan menjalani kehidupan seperti biasa. Dan kita yang dalam keadaan masih terjaga ini teruskan mematuhi SOP, jaga pergerakan, jaga jarak kita dan sentiasa memakai pelitup wajah, dan yang paling penting sekali sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sudut dalaman kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, khususnya wabak yang sedang melanda. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang berada di hadapan Kaca TV pada pagi ini dengan pen di tangan dan buku nota untuk mencatat segala apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda, tak lain dan tak bukan. Semalam Ustaz sama juga membincangkan tentang surah Al-Ahqaf. Hari ini kita sambung lagi dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Semalam ayat 1 sehingga ayat 4 Ustaz. Betul. Ya, semalam pun kita dah dengan Da'i Hilman semalam dah rungkaikan ayat 1 sehingga ayat 4 dan hari ini Ustaz kita sambung tafsir Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ayat 8. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di rumah yang saya kasihi, didoakan tuan-puan berada dalam rahmat dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang kita mulakan hari ini dapat keredaan Allah dengan kita mendampingi Al-Quran Al-Karim. Kita mulakan dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk seketika, iaitu tidur, dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan.
Baik, kita akan sama-sama baca daripada ayat 5 hingga ayat ke-8 surah Al-Ahqaf. Hari ini saya cadang nak bawa taranum Hijaz. Ya. Hijaz. Semalam saya dah bawa taranum Soba. Soba ni dia agak mendayu-dayu sikit. Hijaz ni dia agak tegas sikit. Sebab nak cerita bab orang dah sesak dah ni. Baik, tuan-tuan, puan-puan boleh sama-sama kita perhatikan ayat 5 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik, tengok terjemahan dulu boleh? Boleh. Kita tengok terjemahan. Kita mula daripada ayat 5. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lah ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah
yang tidak mampu memperkenankan sebarang doa hingga ke hari kiamat dan mereka lalai dalam memperhatikan doa mereka. Kemudian ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa idza husyaran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mendustakan pemujaan-pemujaan yang mereka telah lakukan. Ayat ke-7, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin." Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang kafir berkata ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Ayat yang ke-8, "Am yaquluna iftarah, qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a, huwa a'lamu bima tufiduna fi, kafa bihi shahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim." Bahkan mereka berkata, iaitu dia Muhammad telah mereka-reka Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak berkuasa sedikit pun menghindarkan aku daripada azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu perkatakan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih atau Penyayang. Dan Azrin, so itu ayat 5, 6, 7, 8. 4 ayat je kita ambil. Semalam kita bincangkan 4 ayat juga. Ayat 1, 2, 3, 4. Kita telah membincangkan mukaddimah surah ini dan mungkin sedikit saya ambil pantas ya sebagai ulang kaji. Surah Al-Ahqaf, surah Makkiyah, turun di Mekah. Sebelum surah ini, sebelum surah Al-Ahqaf, turunnya surah Al-Jathiyah dan selepas surah Al-Ahqaf, turunnya surah Al-Dhariyat. Baik, kalau ikut tertib mushaf, kita lihat surah ini sebelum surah Muhammad dan sebelum surah Al-Ahqaf ialah surah Al-Jathiyah. So, dia duduk di antara Jathiyah dan juga surah Muhammad. Dan semalam saya dibincang bahawa ada 7 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, hamim. Hamim. So dipanggil hawamim, hawamim sab'ah. Surah Al-Ahqaf adalah surah yang ke-7 dimulakan pangkalnya dengan hamim. Untuk tahu detailnya boleh lihat dalam kita punya Facebook yang semalam punya Tanyalah Ustaz. Mungkin di situ ada di situ boleh kita ulang kaji. Hari ini kita nak lihat 4 ayat berikut ni yang masih lagi memfokuskan kepada sikap kafir Quraisy ataupun golongan yang mengingkari ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sikap mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya sikap mereka terhadap Al-Quran, ketiganya sikap mereka terhadap penyembahan. Siapa yang harus disembah? Dengan siapa harus berdoa? Siapa yang harus saya jadikan tempat bergantung? So semua ini dibincangkan dalam ayat-ayat yang kita akan kupaskan satu persatu daripada daripada 5 sampai ayat ke-8. Baik, terima kasih Ustaz untuk sedikit mukadimah dan juga perbincangan awal berkenaan dengan surah Al-Ahqaf pada pagi ini. Dan kalau boleh, sidang penonton semua boleh ambil mushaf Al-Quran, sama-sama pegang dan kita lihat makna yang ada, terjemahan di sebalik ayat 5 sehingga ke ayat 8. Semoga kita dapat sesuatu yang lebih bermanfaat pada hari ini berkenaan dengan perbincangan kita surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8. Dan kalau kita difahamkan berkenaan dengan bagaimana orang yang sesat ya, kita nak ceritakan di dalam ayat ini dan kita ambil nota-nota penting dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Dan Ustaz, sedikit untuk permulaan awal ya, bila disebutkan tentang Al-Ahqaf dan kenapa diletakkan juga berkenaan dengan mereka yang sesat nak diceritakan di dalam ayat ini, sedikit sebagai permulaan. Ya. Pertama sekali, Da'i Azrin dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, ini adalah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda diangkat menjadi rasul di Mekah. Orang Mekah ni dia adalah bangsa yang sudah berkarat hati perut dia dengan amalan-amalan jahiliah, sehingga hati-hati mereka ni tak dapat melihat kebenaran. Kita lihat dalam surah Jumaat, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah beritahu, Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, iaitu orang Arab Quraisy, yang mana nabi yang diutus itu nabi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tugas nabi ini adalah untuk mengenalkan mereka kepada Allah melalui
alam ni, keduanya membacakan kepada mereka, mengeluarkan mereka daripada karat jahiliyah, wa yuzakkihim, suci, bersihkan mereka, nak suruh mereka keluar dari karat jahiliyah. Yang ketiganya, wa yuallimuhumul kitab, mengajar mereka Al-Quran, iaitu wahyu. Dan yang keempat adalah wal hikmah, iaitu bagaimana Quran ini boleh difaham, boleh dipraktis, boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Jadi orang Arab Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka ada sikap yang terlalu keras. Ya. Kerana mereka melihat bahawa mereka tidak perlu kepada Rasul, tidak perlu kepada Nabi. Bagi mereka ini semua cerita-cerita dongeng. Nabi Muhammad ini adalah seorang yang membawa ajaran baru, sedangkan apa yang mereka lakukan itu sudah cukup baik. Sebab itu kita lihat benda yang paling besar dari Azrin, bila Allah turun, bila Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Muhammad ke Mekah ni, benda yang paling besar yang Allah buat ialah Allah beri Al-Quran. Sebab Quran itu sajalah yang boleh merentas dan juga boleh memecahkan keangkuhan, kedegilan, hati yang keras. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Arab salah satu kelemahan dia lemah dengan bahasa. Lemah maksudnya kalau ada bahasa yang unik, bahasa yang luar biasa, dia akan cair. Dia akan cair. Sebab itu ada seorang ahli syair di Mekah. Dia ni ahli syair hebat, saya lupa pula nama dia. Dia dipesan oleh pembesar-pembesar Quraisy, kalau kau lalu di tempat majlis-majlis Muhammad ini, kau tutup telinga. Jangan dengar. Sebab apa? Sebab bicara Muhammad ini dia adalah macam sihir, dia akan menyihir engkau. Tutup telinga. Jadi tiap kali dia lalu dia akan tutup telinga. Tiap kali lalu dia tutup telinga. Satu hari hamba Allah ni dia fikir balik. Dia kata, aku ni tukang syair. Ada nama, ada brand kan. Jadi kenapa harus aku takut nak dengar? Dengar je lah. Nak dengar. Satu hari dia dengar, dia kata ini bukan bicara manusia. Bila dia dengar, dia kata ini bukan bicara manusia. Cuba Nazrin tengok. Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa. Kan surah-surah ni dia wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul tak? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Siapa yang boleh susun atur dengan begitu indah kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat yang begitu cantik? Tak ada. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala mencabar orang Arab yang rasa mereka hebat dengan bahasa ni, Allah cabar, cuba bawa satu Quran. Kalau kamu rasa Quran ni Muhammad dan mereka, ayo bawa satu Quran. Boleh tak bawa satu Quran? Tak boleh. Kalau tak boleh bawa satu Quran, 10 surah. Allah turun lagi. Okey, tak boleh satu Quran, 10 surah. 10 surah pun tak boleh. Tak apa, satu surah. Nak apa lagi? Pilihlah surah yang mana paling pendek dalam Al-Quran, kemudian cabarlah Quran tu. Surah paling pendek. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dan ada pula tuduhan-tuduhan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita akan bincang hadza sihrun mubin bila sampai dekat ayat itu. Dan bila mereka menuduh Nabi Muhammad, mereka maksudnya mencipta Al-Quran. Nanti di situ kita akan lihat lebih detail. Cuma kalau persoalan Nazrin tadi itu, bagaimana, kenapa mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka tidak mahu satu ajaran yang mendisiplinkan mereka. Hari ini pun benda yang sama juga. Betul. Agama ini di prejudice, orang tak minat sebab agama ini meletakkan disiplin, batasan. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Ada orang rasa, kenapa perlu ada batasan? Sukati saya lah, saya nak buat apa. Biarkan saya bebas. Saya ada human right, saya ada hak kemanusiaan. Pelbagai alasan yang diberikan kenapa harus dia diberi kebebasan. Kerana agama ini dia nampak macam mengongkong, sedangkan tidak. Agama itu mendisiplinkan kita. Selagi mana kita tak ada agama, selagi itu kita akan terhoyang-hayang. Kita seperti bahtera di lautan tanpa kemudi, tanpa arah. Bila ada agama, baru kita nampak bagaimana susun aturnya agama kita. Islam suruh pagi-pagi bangun solat subuh. Betul tak? Betul. Berdoa kepada Allah, rasa diri itu ada Tuhan. Kan? Ini peraturan cantiknya Islam aja. Tapi ada yang merasakan bahawa ini adalah bebanan. Sikit-sikit akhirat, sikit-sikit akhirat, sikit-sikit neraka, sikit-sikit syurga. Nak buat macam mana kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah kepada kita semua. Baik. Ustaz, terima kasih Ustaz untuk sedikit pencerahan berkenaan dengan kenapa disebutkan ataupun diceritakan juga dalam ini berkenaan mereka yang sesat, dan sebentar lagi akan dikupaskan berkenaan dengan bagaimana disebutkan sihrun mubinah, sihir yang nyata itu. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah bertemu kembali. Kita teruskan perbincangan kita surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8. Dan kalau tadi Ustaz dah bacakan kepada kita dengan Taranum Hijaz ya, daripada ayat 5 sehingga ke ayat 8 Taranum Hijaz, tinggi dan tegas bunyinya, dan untuk memberikan sampainya apa yang kita cuba nak berikan kepada anda semua pada hari ini. Dan kita nak lihat soalan yang pertama pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ayat 5. Dalam ayat ini ada menyebut makhluk yang mereka sembah itu tidak menyedari. Adakah Allah menyatakan bahawa sembahan itu lalai dari doa mereka kerana ia adalah benda mati, tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat dan tidak berakal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga pada sahabat kita Puan Nur Dahlia Biru. Ya Ustaz, menyebutkan tentang mereka tidak menyedari. Silakan. Ya, terima kasih Puan Nur Dahlia Biru atas soalan tadi. Betul apa yang disebut, maksudnya benda yang keras, benda yang daripada batu sama daripada kayu ataupun daripada objek-objek tertentu kan, dibuat bentuk kemudian disembah. Dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap. Saya ingat cerita saya sikit je. Bila saya mencari kebenaran, bila sampai di antara kisah yang banyak memberi kesan ialah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rumah berhala di hadapan Namrud. Bila Namrud kata, man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang pecahkan, siapa yang hancur kecaikan segala tuhan-tuhan kita atau berhala-berhala yang kita sebut tuhan-tuhan kita ni, sesungguhnya perbuatan dia ni adalah seorang yang sangat zalim. Nabi Ibrahim tampil mempertahankan hujah, ataupun Nabi Ibrahim berdialog secara natural dan juga mengajak kaum itu berfikir bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kamu sembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tak boleh bercakap, sesuatu yang tidak boleh melihat, sesuatu yang tidak boleh mendatangkan mudarat, sesuatu yang tidak boleh mendatangkan manfaat? So dinafikan dari segenap sudut akan kelayakan sesuatu objek itu diangkat menjadi Tuhan. Tak boleh dengar, tak boleh lihat, tak boleh cakap, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. So dari mana lagi nak dilihat kemanfaatan pula? Daripada mana, sudut mana kita nak lihat manfaat makhluk tersebut sehingga diangkat untuk dijadikan sebagai Tuhan? Sebab itu Nabi Ibrahim sebut, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah. So hujah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hujah yang sangat mantiqi, sangat logik. You boleh fikir, you lihat, you fikir. Sama juga dalam ayat ini. Apabila kaum Quraisy, kafir Quraisy, sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah ada 360 idol yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecahkan. Apa yang disebut oleh Imam Tabari dalam ayat ini? Imam Tabari sebut, wa yu abdin adallu min abdin yad'u min dunillahi alihatan la tastajibu lahu ila yaumil qiyamah yaqulu la tujib du'aahu abadan li'annaha hajarun aw khashabun aw nahwa dhalik. Dia kata, daripada mana seorang hamba ini menyembah satu makhluk yang dijadikan oleh tangan-tangan mereka, yang mana pada secara tidak langsung mereka pun kadang-kadang bertanya, dia dengar ke? Kenapa dia timbul juga sekali-sekala soalan tu. Daripada mana dia nak dengar, sedangkan dia itu adalah daripada batu, dia adalah daripada khashab, daripada kayu ataupun daripada gangsa. Ada satu cerita, seorang sahabat bernama Amir. Dia ni jadi hamba, tuan dia adalah seorang yang tidak beragama Islam. Ini peristiwa berlaku di Mekah. Amir ini, dia bekerja, majikan dia adalah seorang tidak beriman pada Allah, menyembah berhala. Dia tengok tuan dia ni baik orangnya. Setiap hari tuan dia sebelum tidur, dia akan letakkan minyak wangi pada berhala dia, pada idol tu, pada berhala tersebut, dipakaikan yang pakai cantik, kemudian berdoa, dia pergi tidur. Amir ni, malam hari dia ambil, dia buang. Keesokan hari bila tuan dia bangun, nak pergi menyembah, dia kata, mana ni? Ke mana dia pergi?
Cari, jumpa di tong sampah. Jumpa di tempat buangan sampah lah, jumpa. Dia pun ambil, dia kata, dia bersih-bersihkan siapa punya kerja ni ambil kau letak kat sini, dia letak balik tempat asal, dipakaikan minyak wangi, dipakaikan pakaian cantik, dipakaikan kain. Keesokan hari benda yang sama berlaku. Hari ketiga benda yang sama berlaku. Apa dia buat hari keempat? Tuan punya yang tidak beriman pada Allah yang menyembah berhala ni. Dia letak berhala dia sembah, kemudian letak satu pedang. Dia letak satu pedang. Dia kata, kalau ada siapa-siapa nak attack engkau, nak ambil engkau, ini pedang aku tinggalkan. Engkau protectlah diri engkau sendiri. Kena defend diri engkau sendiri. So, dia pun masuk bilik, tidur. Ambil, buang. So, dia kebesokan hari, dia bangun, tengok, dah tak ada lagi dah. Pedang ada, tapi tak ada. Dia tahu dah, ini mesti kat tong sampah. Pergi cari kat tong sampah, jumpa kat tong sampah. Dia kata begini, Nazrin. Kita perhatikan. Dia kata, betul lah engkau ni bukan Tuhan. Kalau engkau ni Tuhan, masakan engkau membiarkan diri engkau berada di tempat yang kotor begini? So, dia masuk Islam. Masuk Islam. Nak beritahu bahawa akal manusia ini harus berusaha untuk mencari Tuhan yang betul. Tuhan yang sebenarnya. Mana mungkin itu menjadi Tuhan. Jadi, ini kan proses untuk manusia ini faham dan juga mencari jalan yang benar. So, apa yang berlaku adalah hujungnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa man adhallu mimman yad'u. Siapa lagi sesat? Mana mungkin tak ada orang yang lebih sesat. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah. Bila saya ni minta satu perkara daripada Nazrin kan. Saya kata, "Din, boleh tak buatkan untuk ustaz ini itu ini?" "Boleh ustaz." So, anda minta, enta buat. Tolong buatkan. Betul tak? Kalau saya tahu kalau saya minta tak tolong, minta pertolongan tapi Daik Azrin tak nak tolong dan saya tahu Daik Azrin takkan tolong, buat apa saya nak minta? Betul. No point. Jadi begitulah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, bukan hari ini sampai hari kiamat pun. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan sedangkan doa yang mereka panjatkan itu jadi sia-sia. Ghafilun. Jadi pertama sekali mencari Tuhan yang betul, keduanya pastikan tempat kita mengadu itu tempat yang betul. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni kalau kita minta dia tak kata tidak. Yang kita minta kita dapat di dunia, ada benda yang kita minta tak dapat Allah simpan untuk kita di akhirat. Dan kita tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi. Baik, Ustaz, berkenaan dengan perbincangan pada ayat kelima permulaan tadi menyebutkan tentang mereka meminta tetapi Tuhan mereka tidak menyedari. Bila mana meminta pada selain pada Allah, maka kecewa yang akan diperolehi. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Ilyas Abu Bakar daripada Hitam Pulau Pinang. Tuan Ilyas Abu Bakar dari Hitam Pulau Pinang. Ya tuan, soalannya tuan. Apa khabar Daik Azrin dan juga Ustaz Dr. Muhammad Farid Atbari? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalan saya begini. Kita sudah maklum Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaumnya. Dan mereka engkar untuk menuruti perintah dan alasannya mereka tidak mahu meninggalkan agama datuk moyang mereka. Malah bapa saudara baginda Nabi Muhammad SAW pun begitu itu juga enggan menuruti perintah Nabi Muhammad. Dan juga Bani Israel. Boleh tak Ustaz kaitkan dengan Nabi Allah Ibrahim, bapanya juga pembuat berhala, penyembah berhala, dan juga enggan bermati-matian tidak mahu meninggalkan agama datuk moyang mereka. Minta pencerahan daripada soalan saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ilyas. Soalan yang ditanyakan membawa kita ke zaman lampau, zaman sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bertanyakan bila mana Nabi Muhammad berdakwah kepada umatnya, ada yang tak terima, ada yang terima, dan boleh kaitkan ke, dia kata tadi atau Ilyas kata boleh kaitkan dengan kisah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana bapa Nabi Ibrahim sendiri membuat berhala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Cik Ilyas. Apa signifikan kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila kisah Nabi Ibrahim, kita tahu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak beriman. Malahan sebagai pembuat berhala, dan Nabi Ibrahim itu disuruh jual berhala.
ada satu keadaan ni, Nabi Ibrahim bila bawa berhala untuk dijual, dia akan heret macam ada troli kan. Dia letak dalam tu banyak-banyak, dia akan heret, dia akan bagi tahu, belilah berhala, berhala yang tak boleh tak dengar, tidak boleh mendengar, tidak boleh bercakap, tidak boleh melihat. Belilah berhala yang tidak boleh mendatangkan mudarat, belilah berhala yang tidak mendatangkan manfaat. Agak-agaknya orang beli tak? Confirm tak ada orang beli. Confirm tak ada orang beli. So sebab itu bila sampai berita ini, kadang-kadang apa yang Nabi Ibrahim buat bila dia nampak ada kaum di kalangan kaum ni yang ramai-ramai duduk tengah lepak-lepak, dia akan bawa berhala tu, dia akan ambil air, dia akan bagi minum berhala tu. Minum. Cuaca tengah panas ni. Minumlah, minum. Kenapa kau tak minum? Kan panas. Minum. Jadi kaum yang ada di situ melihat perbuatan Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya itu pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS supaya kaum itu melihat dan berfikir. Berfikir, adakah layak benda ini disembah? Dan bila Nabi Ibrahim AS mengajak ayah dia supaya berhenti bawa berhala dan menyembah Tuhan yang satu, apa yang dia sebut? Ayah dia memberi amaran. Ayah dia memberi amaran supaya wahjurni maliya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Hei Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dengan apa yang kau buat ni, daripada apa yang kau buat ni, aku akan rejam engkau. Bahasa kasarnya berhembus kau daripada sini. Dengan izin. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim ada situasi yang baginda lalui dengan ayah dia. Cuma ada beberapa hadis yang sahih. Yang ni sedih sikit. Sedihnya macam mana? Ayah kan? Macam mana nak lihat ayah dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesti menyentuh hati Rasul-Rasul dan Nabi ni. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam dekat akhirat diperlihatkan di mana ayah Nabi Ibrahim itu Azar. Azar di mana dan Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim pun berkata pada Allah, "Ayyu khizin hadza ya Rabb." Kesedihan dan kedukaan apakah ini wahai Tuhan? Kau perlihatkan ayah aku dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Tapi ini adalah isu akidah, isu kepercayaan. Nabi Ibrahim dah berulang kali mengajak ayah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga tidak mahu. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Kalau saya kira tuan-puan, kalau kita kira ayah Nabi Muhammad SAW meninggal masa Nabi Muhammad dalam perut 4 bulan. Kemudian ibu meninggal ketika Nabi Muhammad SAW 5 tahun. Kemudian datuk yang jaga Nabi Muhammad SAW meninggal ketika Nabi Muhammad 7 ke 8 tahun. Daripada 7 ke 8 tahun sampailah peristiwa Isra' Mi'raj. Tahun ke-9 keputusan Nabi Muhammad SAW. Okey, kita kira. Nabi Muhammad pergi Isra' Mi'raj umur 49 tahun. Tolak 8. Tinggal berapa tahun? Tinggal 41, 1 tahun. 41 tahun Abi Talib ataupun Abdul Muttalib jaga Nabi Muhammad. For 41 years. 41 tahun. Abi Talib menjadi ayah, menjadi pakcik, menjadi tempat mengadu, menjadi tempat Abi Talib dia ambil alih segala perkara kebajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestilah baginda Rasulullah rasa sayang. Sebab itu ketika Abi Talib sakit, Nabi duduk di kepala dia, mengajak dia, ucapkanlah la ilaha illallah wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah wahai pamanku, supaya aku dapat beri syafaat, supaya aku dapat bantu kau dekat akhirat. Sampai ke sudah Abi Talib tidak mengucap, meninggal. So, ialah dia ada keegoan sebab dia tak mahu nanti Quraisy melihat Abi Talib ini seorang yang telah terkeluar daripada ajaran nenek moyang. Satu lagi Azrin, di antara sebab ialah takut hilang kuasa. Dia bila kabilah besar-besar ni disebabkan dia ni bukan Islam, dia tidak Islam, dia kabilah. Bila dia Islam, automatik dia akan tersingkir daripada kabilah tersebut. Maksudnya dia tidak lagi dah pemimpin dalam kabilah yang besar. So itu juga memberi kesan kenapa mereka di kalangan mereka yang teragak-agak untuk terima ajaran Nabi Muhammad. Sebabnya Zain, awal-awal dulu yang ikut Nabi Muhammad SAW orang susah, orang miskin, orang para du'afa, para masakin.
Takkan bangsawan nak join sekali. Itu di antara stigma yang mengganggu mereka untuk tidak ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang kita dapat lihat ya, sebentar tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana kesinambungan ataupun signifikan bagi Ustaz sebentar tadi di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Ibrahim bapanya yang disayangi Azar, dan juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamannya, pak ciknya Abi Talib yang mana meninggal dalam keadaan bukan memeluk agama Islam. Itu satu kesedihan di antara yang dicatatkan dalam sejarah kisah dua nabi yang disebutkan, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Mak Etun ya. Baik, okey. Oh, sempoi ya nama Facebooknya. Assalamualaikum, berdasarkan ayat ke-6, adakah ayat ini ada berkaitan dengan firman Allah yang menyebut bahawa setiap ahli neraka akan berasa tidak berpuas hati terhadap balasan yang diterima dan menyalahkan sesama sendiri sewaktu dihumban ke dalam neraka? Mohon pencerahan. Terima kasih Kak Etun atas soalan yang ditanyakan. Ayat ke-6, dia bertanyakan tentang ayat ke-6 dan kaitan dengan ahli neraka yang menyalahkan sama sendiri bila mana dihumban ke dalam neraka. Ustaz, silakan. Sebelum kita pergi situ, dalam surah Ibrahim bila Allah Subhanahu wa taala gambarkan sikap syaitan ni kan, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl fala talumuni wa lumu anfusakum. Ini yang disebut. Jadi selain yang manusia sembah selain Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan sebut begini, fala talumuni wa lumu anfusakum, terutamanya syaitan. Dia akan kata apa? Dia akan kata jangan salahkan aku. Salahkan diri sendiri. Fala talumuni. Laum ini ialah kita blame. Kan? Saya kata engkau lah punca aku tak sembahyang, engkau lah punca aku tak zakat, engkau lah punca yang aku buat benda-benda merepek ni. Jadi asyik salahkan orang. Seolah-olah dia ni tidak boleh berfikir secara rasional untuk selamatkan diri dia. Sebab kata orang ikan di laut tu hidup berapa lama kan, keluar atas darat tak jadi masin pun. Kita suka salahkan environment, suka salahkan kawan, suka salahkan itu dan ini. Yang paling dahsyat, syaitan pun kita salahkan dia. Ini semua syaitan punya kerja, ini semua syaitan punya kerja. Habis syaitan kata, jangan salahkan aku lah brother, balik-balik kau salahkan aku. Kenapa pula aku yang mesti salah? Di mana engkau? Kenapa kau tak boleh fikir? Ma ana bimusrikhikum antum bimusrikhi. Sebab di akhirat besok syaitan takkan salahkan manusia. So one way blame. Kita je blame dia, dia relax je. Jadinya manusia kena berhenti. Sebab ada kalanya manusia jadi tak betul, jadi tidak keruan sebab dalaman dia sendiri yang menjadikan dia jahat. So kalau begitu, betul tak ada salah menyalah antara satu sama lain? Memang ada. Masing-masing akan salahkan antara satu sama lain, tapi tidak memberi manfaat pada hari tersebut kerana chance have been given to you. Sebab kata orang tu, peluang telah diberi masa hidup, no point. Dekat akhirat bila melihat segala macam kebenaran, alamak, aku tak tahulah betul kiamat ni ada. Aku tak tahulah betul mahsyar ada. Jadi semua itu dia tak tahu. Bila tengok baru nak salahkan orang. Jadi sudah terlewat. Baik ambil peluang daripada sekarang ni betulkan keadaan sebelum kita menyesal yang akan merugikan di akhirat kelak. Saling menyalahkan di antara satu sama lain, tetapi masa takkan dapat diundur kembali untuk kembali ke dunia. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, teruskan bersemangat. Sidang penonton setia Tanyalah Ustaz pada pagi ini yang bukan hanya di Malaysia menyaksikan Tanyalah Ustaz, juga di Singapura. Penonton-penonton kita, apa khabar semua penonton-penonton di Singapura? Dan sama-sama kita pada pagi ini mengambil ilmu yang disebarkan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Farid Ravi pada pagi ini berkenaan dengan kupasan tafsiran surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8 pada pagi ini. Dan kita ambil soalan-soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz. Tanyakan sebaik mungkin dan kita akan berikan pencerahan-pencerahan yang terbaik kepada penonton-penonton semua. Dan yang paling penting berkenaan dengan tajuk kita pada ayat 5 sehingga ke ayat yang ke-8. Dan kalau tadi kita dah kupaskan, kita dah ambil soalan dari penonton-penonton dan seterusnya kita nak huraikan dengan lebih terperinci pada ayat yang ke-5. Kita nak dengarkan bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Dai Azri, kepada para penonton yang setia bersama kami lagi. Saya ingin petik apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan ahli tafsir ni. Beliau sebut mengenai ayat yang kelima, iaitu waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Yang maksud, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebarang pertolongan kepadanya, iaitu dari dunia hinggalah ke akhir hari akhirat. Sedang makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak dapat menyedari atau memberi layanan baik kepada permohonan mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut begini, "I'lam annahu ta'ala bayyana fima sabaqa anna al-qawla bi'ibadatil asnam qawlun batilun." Ketahuilah sesungguhnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, terutamanya asnam, idol ataupun berhala, ini adalah suatu yang batil. Wa min haitsu innaha la qudrata laha al-battah ala al-khalqi wal-fi'li wal-ijadi wal-i'dami wal-naf'i wal-dhar. Jadi makhluk ini, makhluk yang kamu sembah ini, dia tidak ada kuasa langsung. Tidak ada kuasa, dia tidak boleh buat apa-apa pun. Dia tidak mencipta, dia tidak menjadikan, dia tidak boleh memusnahkan. Jadi dia tidak boleh minta mudarat, tidak minta manfaat. Jadi penyembahan itu adalah satu yang di luar kemampuan kewarasan akal manusia. Fa'ardafahu bidalilin akhar yadullu ala butlani dhalikal madhhab wa hi annaha jamadat fala tasma' du'a ad-da'in wala ta'ummu hajatal muhtajin. Sebab kamu berdoa dia tak dengar, apa hajat kamu minta pun dia tak akan perkenankan. Sebabnya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-awwal fadalilul awwal kana isyarah ila nafil ilmi min kulli wujuh. Pertama sekali dia telah menafikan dari segenap sudut akan persoalan yang berkaitan dengan ilmu. Jadi yang diminta itu dia tidak tahu apa-apa. Dan yang kita minta pun, kita seolah kita tak tahu apa-apa. Semalam saya ada ulas bagaimana manusia sampai ke satu tahap telah merendahkan akal dia sehingga menyembah perkara-perkara yang dicipta oleh tangan-tangan manusia sendiri. Manusia sendiri yang buat, manusia sendiri yang sembah. Kemudian diangkat menjadi Tuhan. Sebab itu idzal intafal ilmu wal qudra min kulli wujuh lam tabqa ibadah ma'lumah bi badihatil aql. Sebab itu bila tidak ada ilmu dan tidak ada kekuasaan, jadi dia ternafi dari segala sudut kelayakan untuk diangkat menjadi Tuhan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, supaya manusia ini dia tahu dengan siapa dia minta. Bila saya minta dengan Allah Subhanahu wa taala, saya tahu Allah akan perkenankan. Sebab Nabi pesan pada saya dan kepada kita semua, memohonlah, berdoalah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu ketika berdoa yakinlah Allah akan istijab doa kamu, akan perkenankan doa kamu. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan perkenankan. Mungkin ada yang kata, aku dah minta macam-macam, saya dah minta macam-macam Ustaz, tapi tak dapat. Tak apa, yang semua itu Tuhan simpan. Sebab kebanyakan benda yang kita minta ni Allah tahu perlu atau tidak di atas permukaan bumi ini. Ada kalanya permintaan kita disimpan dekat akhirat. Dan jangan pula ada yang pakai copy paste. Kan, dia berdoa semalam, doa dia panjang, hari ni pendek. Besok langsung tak berdoa. Dia kata ya Allah macam semalam. Dia copy paste lah tu. Dia kata ya Allah macam semalam. Bukan kau tak tahu apa yang kau nak. Kan kau adalah Tuhan yang Maha mengetahui. Jadi Allah suka kita meminta. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu kita minta, Allah akan perkenankan permintaan kita. Macam ni dah Aziz. Saya buat satu analogi ya. Yeah.
Katakan dalam sesuatu rumah ibadat itu rumah ibadat ibadat lah, kita kata ada 5 idol, ada 5 objek yang dijadikan sebagai Tuhan. Kita bagi nama A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jadi bila seseorang itu pergi mengemukakan hajat, berdoa, meminta, dia akan sebut, wahai Tuhan-Tuhanku sekalian. Wahai Tuhan-Tuhanku sekalian. Aku mohon supaya aku diberi rezeki, aku minta supaya aku diberi kesihatan, aku juga berharap keamanan. Jadi macam-macam minta. Dia minta dengan Tuhan sekalian. Soalan saya senang. Daripada 5 Tuhan tu, bila minta pada 5 berhala tadi tu, bila kata 5 idol tu menjadi tempat permohonan, kita sebut, dia sebut, wahai Tuhan-Tuhan sekalian. Jadi A ingat B bagi, B ingat C bagi, C ingat D bagi, D ingat E bagi, E ingat A bagi. Hujungnya siapa pun tak bagi apa-apa. Logiknya betul tak? Bila saya kata contoh, saya nak mudahkan lagi analogi yang berikutnya. Katakan kita ada perhimpunan di sekolah, kita buat perhimpunan. Okey, cikgu-cikgu, besok kita ada nak kumpulkan pisang. Kita nak kumpul pisang, jadi saya berharap besok kita dapat kumpulkan pisang. Jadi cikgu A ingat cikgu B bawa, cikgu B ingat cikgu C bawa, cikgu C ingat cikgu D bawa. Ujungnya bila datang, tak ada. Kata aku sikit, seorang pun tak bawa. Kata, kenapa? Mana? Kan semalam kan pengetua dah kata kumpulkan pisang. Lah, aku ingatkan kau yang bawa. Dan mana aku tahu yang kau yang bawa. Jadi udah. Lau kana fihima alihatani la fasadata. Quran dah sebut dah. Kalau bumi ni jangankan 2, jangankan 5, 6, 7, 2 pun sudah cukup. Dia akan rosak. Sebab dia akan berselisih dalam mentadbir. Masing-masing akan rasa aku lebih berkuasa. Aku yang tahu. Aku nak ini. Jadi masing-masing akan berebut. Jadi dalam Islam tidak begitu. Saya sebut begini. Jadi orang Islam senang. Minta dengan Allah. Dapat Allah bagi. Tak dapat minta lagi. Dapat. Saya doa. Dapat Allah bagi. Tak dapat minta lagi. Jangan putus asa. Itu bermaksud Allah suka kita minta dengan dia. Jadi tempat yang kita minta. Dia tak rugi pun. Sebab doa ini adalah ibadat. Doa ini adalah ibadat. Selagi mana saya angkat tangan, saya berdoa, itu adalah ibadat. Saya tak rugi apa pun. Cuba bayangkan saya angkat tangan atau saya meminta kepada makhluk yang tidak boleh bercakap. Tidak boleh mendatangkan apa-apa manfaat ataupun apa-apa mudarat pada saya. Sayalah manusia yang paling rugi. Betul, Ustaz. So, begitulah keadaannya kan. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita sebelum kita huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ayat yang ke-6 surah Al-Ahqaf, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita yang mana soalannya membuatkan kita terfikir dan ingin tahu dengan lebih dalam berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut. Baik, kita lihat soalan daripada sahabat kita Tuan Abdul Karim Sufyan. Baik, Assalamualaikum. Ayat 6 Ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan segala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh kepada orang-orang menyembahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Tuan Abdul Karim atas soalan. Silakan Ustaz. Begini. Wa idza husyira nas. Perkataan husyira dia al-hashr. Kita kata mahsyar. Kita kata padang mahsyar kan. Padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang di mana manusia dihimpun. Itu padang mahsyar. Dan perkataan hasyar ini juga digunakan untuk serangga. Serangga? Bila kata serangga ni, serangga dia jarang seko-seko. Dia mesti berkumpulan. So betapa ramainya, betapa banyaknya serangga itu, maka begitulah gambaran bagaimana manusia itu dihimpun. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Hasyar pula, dia bukannya satu keadaan yang mudah. Manusia dihimpun ramai-ramai. Saya tak kenal Da'i Azin tak kenal Farid Rawi. Kita masing-masing tak kenal antara satu sama lain. Sebab pada hari tersebut, masing-masing tengah fikir apakah nasib dia akan datang. Allah. Tak ada masa dah nak fikir. Tak ada tanya dah. Masing-masing pergi. Apa akan berlaku dengan saya? Apa akan berlaku? Apa natijahnya? Itu maksudnya sudah menuju di padang mahsyar kan. So, husyiran nas kanu lahum a'da. Pada di padang mahsyar ada musuh pula tiba-tiba. Elok-elok saya ni dalam keadaan taklah banyak amalan, tiba-tiba ada musuh pula. Siapa musuh? Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Musuh itu adalah apa yang saya sembah. Apa yang
saya sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam surah kita biasa baca surah Tahrim. Surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha. Betul tak? Wal hijarah wa quduhan nas wal hijarah. Jadi bahan pembakar dalam neraka itu adalah daripada manusia. Manusia sendiri akan jadi bahan pembakar untuk disemarakkan api lagi. Kalau di dunia ni kita tambah apa? Kayu kan? Tambah kayu. Kayu arang, kayu kita tambah kayu nak bagi panas, nak bagi api lagi semarak. Di akhirat, neraka itu disemarakkan lagi, masukkan manusia, dia akan lagi membuat-buat api dia. Dan yang berikutnya adalah dimasukkan juga batu-batu ataupun idol-idol berhala-berhala masuk dalam tu, biar lagi semarak. Batu kan? Dia, sekarang kan orang buat apa stick, panaskan batu, lepas tu letak batu, lepas tu di atas batu yang panas tu letakkan tungku kan batu. Jadi maksudnya batu itu akan menyemarakkan lagi api. Ini yang disebut oleh Imam At-Tabari, disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa idza qamatil qiyamah husyira an-nasu fa hadhihi al-asnam tuadi haula'il abidin. Allahu akbar. Dulu aku elok-eloklah aku pakaikan kau pakaian, aku letakkan makanan, kemudian aku pasangkan lampu, aku pasangkan pelbagai perhiasan dan banyak peruntukan habis untuk jaga engkau ni. Jadi tiba-tiba dekat akhirat jadi musuh pula. Disebut tu, fahadhil asnam tuadi haula'il abidin. Jadi musuh. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah tu sayang kepada kita. Penyayangnya Tuhan, pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi musuh pula. Waqtalafu fihi fal aktsaruna ala annahu ta'ala yuhyi hadhihi al-asnam yaumal qiyamah wa yatadhharu adawata haula'il abidin wa tatabarra minhu. Maksudnya ulama berselisih dalam isu ni, tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahawa berhala-berhala yang disembah di dunia ini dekat akhirat akan dihidupkan. Boleh bercakap semua. Dia akan cakap. Dia akan kata, siapa suruh kau sembah aku? Aku tak suruh pun. Apa yang suruh yang menyuruh kamu sembah saya? Apa di mana bukti? Apa? Jadi dia akan jadi musuh balik. Ini yang disebutkan dalam ayat yang ke-6, bahawa bagaimana musuh itu adalah di kalangan apa yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ni, Da'i Azrin, kita pandai pilih. Pandai pilih baju cantik, pandai pilih spek cantik, pandai pilih kereta cantik, pandai pilih isteri cantik, pandai pilih kereta cantik, yang elok, yang seronok, yang cantik, yang indah. Tapi dalam milih Tuhan, kenapa manusia tak boleh nak bawa suatu keputusan yang sesuai dengan roh dan jiwa dia, yang akan memberi manfaat masa hidup di dunia dan juga akan memberi manfaat hidup di akhirat. Dia bukannya suatu perkara susah nak dijelaskan perasaan adanya Tuhan. Perasaan adanya Tuhan yang dekat. Perasaan Tuhan tu selalu dengar apa yang saya cakap. Perasaan Tuhan ni akan memperkenankan permintaan saya. Perasaan Tuhan ni biar jahat macam mana pun saya, dia akan protect saya. Saya ni tak baik, ya Allah, tetapi aku yakin kau akan jaga aku. Perasaan ni, dia adalah perasaan keintiman hubungan dan juga rasa kehangatan, kewujudan Tuhan. Jadi yang ni tak wujud dalam suasana-suasana menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, itu yang patut kita fahami berkenaan dengan apa yang ditanyakan sebentar tadi. Dan kita, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Ustaz Dr. Rabi dan Da'i Azrin, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai ya. Ya tuan. Baik, persoalannya Ustaz dan Da'i, saya nak minta penjelasan daripada Ustaz dan Da'i. Kita tahu Nabi Ibrahim itu orang yang paling handal, yang paling terror memecahkan berhala-berhala, terutama pada masa tu ialah masa di kawasan Kaabah tu kan. Jadi saya nak minta penjelasan Ustaz dan Da'i. Maknanya dia dah pecahkan berhala-berhala Tuhan mereka itu. Orang yang menyembah yang membina berhala itu tak marah ke ataupun tak ingin nak membunuh Nabi Ibrahim ni, sebab itu Tuhan dia, kenapa dia rosakkan?
Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Haji Tekenah atas soalan yang ditanyakan berkenaan kembali kepada kisah Nabi Ibrahim AS, dan mesti penonton-penonton nak mendengarkan jawapannya dengan lebih terperinci dan mengetahui apakah rahsia di sebaliknya. Tetapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz yang masih setia di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini untuk sama-sama mendapatkan pencerahan berkenaan dengan surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8. Kalau semalam dah dapatkan pencerahan, mukadimah dan intisari ayat tersebut daripada ayat pertama sehingga ke ayat yang keempat, dan hari ini kita sambung 5 sehingga ke ayat 8 supaya dapat difahami, diteliti dan juga ditadabbur sehabis baik untuk mendapatkan kefahaman berkenaan dengan ayat tersebut, bukan hanya sekadar zahirnya tetapi apa di sebalik rahsia ayat tersebut. Baik, kita nak meneruskan perbincangan kita. Dari sahabat kita bertanya soalan sebentar dari Tuan Haji Tokenon, bertanyakan dari Skudai, Johor, berkenaan dengan hebatnya Nabi Ibrahim AS dalam memecahkan berhala dan sedikit kisah tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Saya serahkan kepada Afli Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Azrin kepada Tuan Haji Tokinon atas soalan tadi. Bila tanya soalan tadi, kita ada soalan yang related dengan Nabi Ibrahim betul juga. Yang ini pun soalan related dengan Nabi Ibrahim. Tapi Dr. Azrin kan, betul lah Nabi SAW ada sabda, ana ashbah bi Ibrahim. Aku paling serupa dengan Nabi Ibrahim. Kalau dalam ramai-ramai Nabi itu, Nabi Muhammad sebut, aku paling menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kita tahu susu galuh pun Nabi Muhammad susu galuh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, ayah kepada para Nabi dan Rasul. Sebab daripada Nabi Ibrahim ini, bila Nabi Ibrahim, isteri pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah, isteri kedua Nabi Ibrahim adalah Hajar. Betul. Hajar dulu, Sarah kemudian. Tadi Ustaz test. Saya Isteri pertama Hajar, isteri kedua. Betul lah. Isteri pertama Nabi Ibrahim AS ialah Sarah, isteri kedua Nabi Ibrahim adalah Hajar. Baik, bila Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, Nabi Ibrahim tak dapat anak. Hampir diriwayatkan Nabi Ibrahim sudah sampai umur dekat 90 tahun. Sama dengan Sarah pun umur 90 tahun. Cuma masa Nabi Ibrahim AS tinggalkan Iraq, masuk ke Palestin, masuk ke Mesir. Bila sampai di Mesir, pembesar Mesir hadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang wanita bangsawan, iaitu Hajar, yang kemudian Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Setelah Sarah memberi perkenan bahawa abang, kita dah, bahasa mudah saya lah, kita dah lama berumah tangga dan saya pun dah lanjut usia, abang pun dah lanjut usia, abang kahwin je dengan Hajar. Mana tahu ada rezeki dapat zuriat. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, dapat zuriat. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar Hajar dan juga Nabi Ismail ke kota Mekah. Betul kan? Hantar ke kota Mekah. Kemudian Sarah duduk di Palestin. Nabi Ibrahim selalu ulang-alik di antara Palestin ke Mekah, Palestin ke Mekah, sebab mengikut banyak riwayat bahawa Nabi Ibrahim adalah nabi yang dikurniakan burak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya burak, kenderaan yang pantas. Dalam pada itu Sarah pula mengandung. Ketika Nabi Ismail umur hampir 13 ke 15 tahun, Sarah mengandung. Ketika itu Sarah umur 96 ke 95 tahun. Sebab itu bila malaikat datang memberitahu, wahai Sarah, engkau akan mengandung, Sarah terkejut. Fasakkat wajha wa qalat inni ajuzun aqim. Itu umpamanya. Terperanjat kan. Fasakkat terperanjat tepuk muka kata, saya mengandung. Saya ni dah tua dah. Dari sudut biologi ni saya tidak boleh mengandung lagi. 96 saya. 96. Allah Ta'ala beritahu, atajabina min amrillah. Malaikat beritahu, atajabina min amrillah. Wahai Sarah, adakah engkau rasa hairan dengan ketentuan Tuhan? Selepas itu Sarah pun mengandung, Sarah melahirkan anak, jadilah Ishak.
Ismail kat mana tadi? Kat Mekah, Kat Mekah. Ishak kat mana? ke Palestin. Palestin. Cuba tengok dua nama, dua sosok Nabi ni. Setiap kali Allah sebut Ismail, Allah akan sebut Ismail Halim. Nabi Ismail adalah seorang yang halim, seorang yang penyabar lagi penyantun. Setiap kali Allah sebut Ishaq, Allah akan sadurkan nama Ishaq dengan alim, yang berilmu pengetahuan. Yang penyabar penyantun dihantar jaga Mekah, yang berilmu iaitu Ishaq disuruh jaga Palestin. Nampak? Nampak kan? Jadi susur galur. Susur galur. Jadi kalau Bani Israel itu pandai, cerdik, atau susur galur mereka memang pandai. Memang Tuhan dah bagi. Kita ni disuruh banyak sabar seperti mana Nabi Ismail alaihi salam. Turun aja Mekah pertama sekali kena sabar. Mekah itu sendiri gambaran bagi kesabaran dan ketabahan. Betul kan? Betul. Apa yang Nabi lalui di Mekah? Sabar. Tempoh Nabi buat dakwah di Mekah, sabar. Tempoh Nabi buat Mekah di Madinah, sabar. So sebab itu sifat sabar itu mendominasi kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali balik soalan Haji Tokim. Belum jawab lagi ni. Haji Tokim tunggu bila ustaz nak jawab ni. Baik. Begini Haji Tokim. Nabi Ibrahim dihukum tak? Dihukum. Dihukum oleh Namrud sebab Namrud raja. Sebab dalam keadaan banyak keadaan orang kecil ini tidak boleh banyak cakap. Di hadapan pembesar, pembesar akan menghukum sebab pembesar ini dia boleh bercakap semahunya. Faham. Dia tangkap Nabi Ibrahim, dia kata harrikuhu wansuru alihatakum innahu laminadh zalimin. Harrikuhu wansuru alihatakum. Nabi Namrud perintahkan sebagai raja, diperintahkan bila dia tak boleh nak berdialog, tak boleh berhujah dengan Nabi Ibrahim dalam rumah berhala. Apa Namrud buat? Namrud kata tangkaplah dia, bakar. Bakar dia. Selamatkan Tuhan-Tuhan kita ni. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Selamatkan. Itu yang turun ayat selepasnya. Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Turun ayat, beritahu, Allah perintahkan api, wahai api, kekasih aku tu. Kau jangan bakar dia. Jangan bakar dia. Jangan kacau dia. Duduk Nabi Ibrahim dalam api selamat sejahtera. Selai rambut pun tak disentuh di api. Kekuasaan Tuhan. Sebab itu dalam kisah Nabi Ibrahim AS, Ismail yang dihayunkan dengan pedang, tak putus. Pedang tak memberi kesan pada Ismail. Bahkan ditukar dengan seekor kibas. Yang ni pula dengan api. So banyaknya mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi Ibrahim AS. Dan kesinambungannya ialah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kisah-kisah Nabi ni dia akan memberi motivasi juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim keluar daripada api itu selamat sejahtera. Terkejutlah dia orang semua bila melihat mereka dihukum, tapi Allah protect, Allah jaga sebab buat kerja dakwah. Kalau buat kerja dakwah betul, Allah akan protect. Kalau buat kerja dakwah tak betul, kita tunggu ianya akan membawa sesuatu yang memberi pengajaran kepada kita lah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan sedikit saya secara ringkas, selalu kita dengar bila sebut tentang kisah Namrud ni, kita jarang nak mengetahui macam mana penghujung kisah Namrud ni. Dan kalau kita tahu, kalau Fir'aun tenggelam di dalam laut, kalau Qarun tenggelam dengan hartanya, kalau Namrud tu bagaimana penghujung? Secara ringkas sikitlah. Namrud ini dia mati disebabkan penyakit. Disebabkan penyakit, ada yang kata serangga. Ada yang kata serangga masuk dalam telinga. Sehingga kacau dia punya kewarasan akal dia jadi macam tak tentu arah. Sehinggalah dia bertemu dengan kematian. Alasannya ialah sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak buktikan bahawa engkau yang mendakwa diri engkau Tuhan, mana boleh kau tak boleh diri sendiri. Kalau betul Tuhan, patutnya kamu tak ditimpa satu penyakit yang begini. Patut kamu boleh lindungi diri kamu sendiri. So itu penghujung Namrud, dia mati begitu sajalah, mati dalam keadaan terhina. Mati dalam keadaan terhina dan dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Ada satu cerita Dai Azrin, ini berlaku di Morocco, di kawasan di sebelah Afrika. Di salah sebuah negara Islam juga, yang majoriti orang Islam. Sebab di sana sudah ada kecelaruan dari sudut kepercayaan kepada Tuhan kan. Ya. Di antara percaya tak percaya, etis tak etis, ataupun agama ini sampingan nama Islam tapi tak ada buat apa-apa kan.
Jadi bila satu hari seorang budak ni dia nak jadi ateis, dia kata aku rasa dekat dunia ni tak ada Tuhan. Dia dekat layak di hadapan budak-budak student lain. Aku rasa dunia ni tak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Aku cabar Tuhan sekarang ni. Kalau betul dia ada, ambil nyawa aku. Aku bagi 5 minit. Jadi bila begitu, orang semua counting lah. Orang semua kira. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. Nak masuk minit ke-5. Apa jadi? Habis selesai minit ke-5, turun dia daripada atas pentas, sihat walafiat. Kan aku dah cakap, aku dah bagi peluang dah dekat Tuhan yang kau sembah ni. Kalau betul dia ada, ambillah nyawa aku. Kenapa aku dibiarkan? Jadi nampak sangat Tuhan tu tak ada. Engkau orang semua yang jadi tak betul. Balik. Dia telah mendatangkan satu environment seolah-olah mempersoalkan kewujudan Tuhan. Balik ke asrama, mandi, dia masuk bilik air, dia mandi, mati. Mati dalam mandi. Buat postmortem, dapati bahawa dia mati kerana air termasuk dalam telinga. Tuhan bagi dia mati yang paling hina. Di antara makhluk yang mati air masuk telinga, keldai. So Allah bagi dia mati yang paling hina. Kalau dia mati tadi tu, nampak macam hebat sangat, hero. Sekarang kau mati dalam keadaan hina. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ramai saja di luar sana, kadang-kadang kita tahu dalam sejarah kita lihat beberapa ramai, bukan seorang dua yang mencabar dan mempersoalkan ketuhanan. Tapi mereka yang ada hati sanubari, yang suci lagi kudus, dia tahu bahawa dia ada Tuhan. Tuhan itu satu, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penyayang dan juga pemerhati. Jadi dia akan rasa seronok adanya Tuhan. Betul, itulah pencerahan berkenaan dengan apa yang kita tanyakan sebentar tadi. Dah ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Baik, Assalamualaikum. Ada 2 soalan pada ayat ke-6. Apakah ketika di padang mahsyar kelak bercampur antara orang Islam dan orang kafir atau dibahagikan mengikut kumpulan? Dan soalan yang kedua, apakah iblis juga menghasut orang-orang kafir? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Nadai, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan Ruby. Silakan Ustaz untuk pencerahannya. Ya, kalau dari sudut kedudukan di mahsyar kelak, dia ada berkumpulan. Dia manusia ni bila Allah Taala berfirman surah Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Jadi orang kafir satu kumpulan pergi. Ya. Wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara. Jadi ada pula kumpulan beriman, dia bawa pula dalam grup yang lain. Jadi grup yang berbeza, dia tak campur grup yang beriman, grup yang tidak beriman. Sebab dia punya examination juga tak sama, examination paper tak sama. Jadi dia punya paper soalan dia tak sama, Daik Azrin. Sebab dewan peperiksaan pun tak sama. So level lain. Jadi orang beriman ini, persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan adalah lebih kepada ketaatan, kenapa masih lagi buat dosa, kenapa mengingkari. Tapi kalau yang bukan beragama Islam, langsung dia kafir, dia akan disoal kenapa sembah berhala? Kenapa sembah selain aku? Kan masa tu dia akan ada berhala tu pula bercakap, membantah. Jadi keadaannya sudah berbeza. Itu yang pertama. Soalan kedua tadi berkenaan dengan minta maaf saya pun terlepas pandang. Dia soalan yang kedua berkenaan dengan apakah juga iblis menghasut orang kafir? Ya, terima kasih. Apakah iblis juga akan menghasut orang kafir? Ya. Baik. Iblis juga akan menghasut orang kafir. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kerja iblis ni sentiasa menghasut, membisik-bisikkan dan juga berusaha untuk menjauhkan manusia daripada mentaati Allah. Baru ni saya ada sebut dan ada pula ada kawan yang tengok kita program Tanyalah Ustaz, dia quote kata-kata saya. Kata dia perbezaan di antara iblis dengan syaitan. Iblis adalah nama dia, syaitan adalah sifat dia. Iblis nama, syaitan sifat. Farid nama, pemarah itu sifat. Okey, pemurah sifat. Jadi iblis nama, syaitan sifat. Asal perkataan syaitan ini syatana. Shin, ta, nun. Syatana. Yang membawa maksud menjauhkan. Syaitan ini kerja dia adalah berusaha siang, petang, pagi, malam menjauhkan seseorang itu daripada mentaati
Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas syaitan juga main peranan untuk menghasut. Sebab itu dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala, anzir ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, tangguhkan aku punya hukuman ke atas aku sampai hari kiamat. Boleh tak? Allah bagi penangguhan dan diizinkan pula untuk dia buat kerja-kerja jahat. Allah Ta'ala yakin bahawa orang yang beriman, orang yang takut pada Allah, orang yang dekat dengan Allah, mereka itu takkan dapat diapa-apakan oleh syaitan. Jadi, ada tak usaha syaitan untuk menghasut manusia? Memang, dia menghasut manusia untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di antara kekerapan dan kadang-kadang aja Datuk Yazrin. Yeah. Saya tak dapat nafi bahawa saya pun akan berhadapan dengan hasutan-hasutan, bisikan-bisikan. Cuma saya mesti sedar bahawa saya ini sedang dihasut, saya ini sedang dibisik, saya ini sedang diajak untuk buat benda jahat. So saya kena sedar. So kesedaran itu tak akan datang kalau saya tak ada kekuatan. Saya kena ada kekuatan. Kekuatan saya solat, doa, zikir, selawat, Quran, buat baik pada ibu bapa, baik dengan jiran. So kekuatan ini bila mendominasi, jadi kita akan ada protect system. Kita dalam badan kita ada immune system. Jadi bila unsur jahat nak masuk, dia automatik tertolak. Tapi bila kita ni di antara baina-baina, dia pun cuba masuk jarum, kadang-kadang kita kecundang, kadang-kadang dia kecundang. Tapi kita tak mau kerap sangat kita yang kecundang. Lemah dengan hasutan syaitan saya, itu yang bila mana berada di tengah-tengah, kita yang kerap kecundang. Maka kuatkan zahir dan batin kita supaya dapat melawan hasutan iblis yang mana bersifat syaitan. Baik, okey, untuk soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum, merujuk pada ayat ke-7 Ustaz, apakah sifat sombong memang sebati di dalam diri orang musyrikin? Dan soalan yang kedua, bukankah Al-Quran dapat melembutkan hati si pembacanya, namun mengapa terkadang masih ada hati yang keras dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih Kak Yat atas soalan yang ditanyakan. Soalan pertama berkenaan dengan adakah sifat sombong memang sebati dengan orang musyrikin? Silakan Ustaz. Ya, sifat sombong ini sebati dengan mereka kerana mereka tak boleh terima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab begini, manusia ini akan jadi jahat apabila dia jahil dalam sesuatu perkara yang dia sendiri tak tahu, atau dia jadi musuh kepada satu perkara yang dia tidak tahu. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Nabi Muhammad memang telah diberi akreditasi oleh penduduk Mekah. Kata Nabi Muhammad seorang yang amin, seorang yang sangat dipercayai. Mustahil dia ni menipu. Dan sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghimpunkan Abu Jahal dan kaum pembesar-pembesar Quraisy dan juga penduduk Mekah ni di Bukit Safa. Lalu Nabi masak, Nabi bagi mereka makan. Nabi kata, kalaulah aku kata di belakang Bukit Safa ini ada sekumpulan tentera yang sedang menuju nak attack Mekah, adakah kamu akan percaya kepada aku? Antum musaddiqiyya. Semua kata, kami percaya engkau Muhammad, kami percaya engkau. Kalau begitu, aku ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu percaya? Masing-masing dah diam. Abu Lahab bangun, dia kata, tabbat laka ya Muhammad, kecelakaan untuk engkau Muhammad. Turun surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kecelakaan itu kepada Abu Lahab. Jadi ini bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan bagaimana golongan musyrikin, golongan kafir Quraisy memang sebati dalam kehidupan mereka ini sifat sombong, tapi Nabi cuba berusaha. Sebab itu dia sifat sombong ni macam air yang menitik atas batu. Lama-lama dia beri kesan bal qasat qulubuhum. Ada di antara mereka hatinya kekal keras, ada di antara mereka hati dapat dilembutkan. Di antaranya Umar bin Al-Khattab dulu keras, tapi setelah mendengar ayat Al-Quran lembut. Jadi ini semua bergantung kepada hidayah dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu soalan kita dah jawab, soalan berikutnya kita jawab kemudian. Bawa ke sambungan 30 minit di TV9. Dan sidang penonton yang berada di rumah, saya rasa sidang penonton banyak mendapat sesuatu pada pagi ini, tapi jangan ke mana-mana lagi. Masih ada sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Bagaimana sidang penonton yang berada di rumah, mesti anda semua mendapat sesuatu nota penting pada hari ini berkenaan dengan surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8. Dan yang paling penting, bila mana anda dah catat nota-nota penting dan sebarkan kepada sahabat-sahabat anda, semoga semuanya beroleh manfaat. Dan tahniah diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz kerana setiap hari meluangkan masa di hadapan KJTV untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz untuk mengambil mutiara ilmu, dan saya yakin mesti ada sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang indah bila mana anda bersama di majlis ilmu setiap pagi setelah selesai solat subuh, tetap duduk di hadapan KJTV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kalau kita sebelum kita berehat sebentar tadi, kita ada soalan dari Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor bertanyakan 2 soalan, dan soalan yang kedua belum lagi dijawab. Soalan yang kedua berkenaan dengan katanya bila mana orang ni membaca Al-Quran memang akan melembutkan hati si pembaca, tetapi kenapa ada kadang-kadang mereka yang membaca Al-Quran tapi tetap keras hatinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan dari Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada Dai Azrin, kepada Kak Yat. Saya belum panggil Kak Yat juga. Kak Yat. Kak Yat atas soalan tadi. Nama glamour tu. Baik. Yang pertamanya kita dah jawab berkaitan isu sombong, Ya, betul. mengenai kafir, kenapa orang kafir Quraisy ni ataupun golongan musyrik ni sombong. Yang keduanya ialah persoalan berkaitan dengan Al-Quran dan hati. Ada orang membaca Al-Quran hatinya dia jadi lembut, ada orang membaca Al-Quran hati dia tetap keras. Al-Quran ini adalah kalamullah. Dia mendengar akan memberi kesan. Membaca lebih daripada itu akan memberi kesan lebih mendalam. Tapi lagi mendalam lagi apabila kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Saya baca surah Al-Fatihah selama ini, saya baca saja. Ataupun sebelum itu saya dengar. Kemudian saya baca, kemudian saya tadabbur. Saya cuba perhatikan ayat-ayat dia. Kenapa? Sebab proses untuk saya mengasuh jiwa saya mesti menjadikan Al-Quran sebagai salah satu penawar. Kita semua sedia maklum ataupun pernah dengar kisah Umar bin Al-Khattab. Ya. Kan Umar bin Al-Khattab pada satu hari dia keluar nak cari Nabi Muhammad, nak penggal leher Nabi Muhammad. Dalam perjalanan yang dia sedang bergegas bawa kuda ni, orang tegur, wahai Umar, kemana kamu nak pergi tu? Kenapa kamu begitu bergegas? Tergesa-gesa. Jadi Umar kata, aku nak cari Muhammad, aku nak penggal leher dia. Sebab Mekah ni sudah porak-poranda dengan ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad. Jadi lelaki yang tegur tu kata, baik, sebelum kau jumpa cari Muhammad, kau tengok adik perempuan kau dah buat apa. Jadi Umar tanya, kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah masuk Islam. Lagilah Umar jadi bingit. Umar jadi lagi marah. Umar terus alakan kuda ke rumah adik perempuan dia. Sampai di rumah adik perempuan dia, tinggalkan kuda di luar rumah. Dia sepak pintu masuk dalam. Adik dia sedang membaca lembaran ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tanpa bersoal jawab, Umar terus lempang. Sebab bila tengok adik dia baca Quran, confirm lah dia masuk Islam. Tak payah tanya lagi dah. Adik dia tengah baca Quran, tengah baca ayat-ayat suci, lembaran ayat suci, dia lempang adik dia. Kenapa kau masuk Islam? Dia lempang. Selepas lempang, perempuan dia lempang, adik perempuan dia darah mengalir kat bibir. Sejenak kemudian Omar tanya, masa aku masuk dalam rumah ni ada benda yang kau baca. Apa yang kau baca tadi? Adik perempuan dia kata Al-Quran. Yang kau pegang tu apa? Inilah Al-Quran. Yang kau baca tadi? Al-Quran. Boleh aku tengok tak apa yang kau baca tu? Adik perempuan dia kata tak boleh. Dai Azrin tengok bahawa dalam beberapa minit, dalam beberapa saat, Quran telah membawa Umar kepada satu situasi yang berbeza daripada mula. Umar bin Al-Khattab masa mula-mula masuk tu dalam keadaan marah, dalam macam singa masuk dalam rumah. Setelah mendengar ayat suci Al-Quran, dia dah jadi jinak lah. Hati dia sudah lebur. Sudah nur Al-Quran dah masuk dalam hati Umar bin Al-Khattab. Sebab itu ulama kata 5 ayat yang Umar sempat dengar tu surah apa? Surah Toha ayat 1 hingga 5. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul azim.
5 ayat ini yang Umar bin Al-Khattab dengar, lalu masuk Islam. Kembali balik kepada soalan Kak Ayat. Umar kot. Manusia yang bengis, manusia yang gagah, manusia yang kasar. Orang tak berani dengan Umar dekat Mekah ni. Dia bila dapat Islam. Al-Quran telah melembutkan hati Umar. Sebab itu, Da'i Azrin, setelah Umar bin Al-Khattab masuk Islam, nur Al-Quran masuk, daripada hari itulah Umar akan mempertahankan Al-Quran. Yang kita nampak sosok Umar ni kepada bela Nabi, bantu Nabi, tak dalam isu, bukan sekadar itu. Lebih daripada itu, Umar bin Al-Khattab adalah menjadi seorang yang menjaga Al-Quran. Sebab Umar yang cadangkan kepada Abu Bakar supaya tulis Al-Quran. Masa selepas Rasulullah wafat, Umar jumpa Abu Bakar As-Siddiq, kata, wahai Abu Bakar, aku cadangkan kepada engkau supaya himpun Quran tu. Pada masa itu, Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar kata, takkan aku nak himpun Quran, Nabi tak pernah buat. Besok datang lagi, lusa datang lagi. Setiap hari boleh dikatakan kerap Umar bin Al-Khattab datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq supaya Abu Bakar mengambil langkah-langkah menghimpun Al-Quran. Sehingga Abu Bakar kata, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah melapangkan dadaku menerima cadangan daripada Umar bin Al-Khattab. Ini bermaksud bahawa ada orang yang baca Quran, dengar Quran dapat melembutkan hati. Ada orang yang baca juga Quran tapi tak dapat lembutkan hati. Bacalah Quran ini sebagai kalam Allah. Bacalah Quran ini adalah bicara Tuhan. Imam Qurtubi, Da'i Azrin, saya nak sebut satu. Imam Qurtubi pernah sebut, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Sesiapa yang sampai kepadanya Al-Quran, Allah berbicara dengan dia. Baca Al-Quran itu seolah-olah Allah sedang berbicara dengan kita. Lain. InsyaAllah dia akan memberi kesan. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan dari Kak Ayat sebentar tadi. Dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Adrian dan Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji Umar. Tuan Haji Umar, saya nak tanya sikit Tuan Haji. Ya, saya. Tuan Haji, kita difahamkan di Pantai Timur banjir sedang melanda, dan di tempat Tuan Haji banjir kena juga ke? Di tempat saya ada semalam dah ada di bukanlah kawasan Cini Daing, di kawasan Bandar Pekan, hampir ke Bandar Pekan, ke perkampungan, bukan Bandar Pekan betul. Dia biasanya ni Daing Adrin dan juga doktor ya. Dia biasanya di daerah Pekan ini dia akan lewat sedikitlah banjir tu kerana air dia datang daripada Kuala Lipis ke Raup sana, datang akan turun ke bawah ini, dan di bawah ini kemudian sikit dia akan banjir jugalah biasanya. Tapi itu mengikut keadaan lah. Kalau di rumah Tuan Haji Umar tak ada apa, okey Saya setakat hari inilah selama 30 tahun lebih saya tinggal di sini, belumlah lagi ada banjirnya kerana kawasan Da'i sendiri pun dah pernah sampai ke rumah saya. Bahawa kita ni di kawasan bukit tinggi sedikitlah. Ni Da'i Azrin. Masa Da'i Azrin pun pernah datang ke rumah saya, pernah sampai ke rumah saya dulu. Jadi soalan saya begini doktor ya. Sebagaimana kita sedia maklumlah doktor dah menerangkan dah panjang lebar dah nak habis dah pun waktunya. Jadi soalan saya begini doktor. Kita sedia maklum doktor dah sebut tadi, kaum Quraisy ini dia berbahasa Arab dan Al-Quran itu juga diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi doktor dah pernah menyebut bahawa mereka ini faham sangat dengan apa tujuan ayat Quran itu turun, dan mereka ini faham dan tahu sangat. Jadi soalan saya, kenapa dalam sikap yang begini, yang dah faham ni tapi buat-buat tak faham ni, apa penyebab utamanya, faktor utamanya? Adakah kerana mereka ini terlalu ego, ataupun adakah mereka ini sukar untuk menukar adat resam daripada nenek moyang mereka, ataupun ada sebab-sebab lain lagi doktor yang menyebabkan mereka ini tak dapat nak menerima kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran walaupun mereka cukup faham sekali dalam bahasa Arab ini, kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Itu soalan saya Doktor dan Da'i pada pagi ini. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar atas soalan dan juga info sebentar tadi. Dah faham tapi saja tak nak buat-buat faham. Kenapa jadi seperti itu? Jawapannya seketika nanti. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Subhanallah, bersungguh dan bersemangat penonton-penonton di rumah yang menyaksikan Tanya Ustaz pada pagi ini. Tak sedar sudah berada di penghujung-hujung Tanya Ustaz pada hari ini yang membincangkan surah Al-Ahqaf ayat 5 sehingga ke ayat 8. Dan kalau penonton-penonton di rumah sedar ataupun tidak, kita baru membincangkan ayat 5 dan ayat 6 secara huraian dengan lebih terperinci. Ayat 7 dan 8 masih lagi belum kita huraikan secara terperinci. InsyaAllah sebentar lagi kita akan huraikan kepada penonton-penonton semua. Khusyuk, tak sedar kita berada di penghujung rancangan. Dan kita nak ambil soalan dari sahabat kita sebentar tadi, Tuan Umar Abdul Majid, yang bertanyakan soalan kaum musyrikin di Mekah pada ketika itu. Mereka ni tak nak ambil peduli tentang Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, sedangkan mereka faham dan lebih memahami kerana bahasa yang digunakan mereka memang faham tanpa orang kata apa, tak payah terjemah pun mereka dah tahu sebab bahasa Arab. Tetapi kenapa mereka tak boleh juga masuk dalam hati Al-Quran tersebut? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih dan izin kepada Tajuk Omar dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, bila di antara punca-punca yang utama, punca utama kenapa orang kafir Quraisy ini tak boleh terima Quran. Pertama sekali, Quran ini mengajak mereka kepada menyembah Tuhan yang satu. So bukan senang nak tukar design, nak tukar suatu kepercayaan, satu pegangan yang sudah beratus tahun. Tiba-tiba datang Muhammad suruh buang semua tu, sembah Tuhan yang satu. Dia sukar untuk terima. Satu. Keduanya, Al-Quran datang dengan panduan hidup. Jadi Quran datang bahawa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik iman dan takwanya. Sebab itu kita lihat kenapa Bilal kena seksa, Bilal bin Rabah kena seksa. Sebab Bilal bin Rabah bila diseksa itu sebab bagi mereka Islam telah menjadikan Bilal ini seorang yang equal dengan orang yang lain. Baik, bila Bilal masuk Islam, Nabi Muhammad SAW beritahu Bilal bahawa engkau dengan aku adalah bersaudara. Kita tak ada beza wahai Bilal melainkan takwa. So Bilal rasa seronok. Selama ini dia dihamba abdikan oleh kafir Quraisy. Bila datang Islam, Islam kata tidak ada kasta, tidak ada perbandingan, tidak boleh dibanding-bandingkan manusia dari sudut kedudukan. Jadi Bilal bin Rabah rasa seronok dan ini adalah satu yang secocok dengan jiwa manusia. Jadi yang ni kafir Quraisy tak boleh terima. Mana boleh satu agama datang kemudian semua orang jadi equal, semua jadi sama-sama? Tak boleh. Sebab itu masa pembukaan kota Mekah, bila Bilal panjat Kaabah, masih lagi pembesar Quraisy, walaupun mereka dah Islam, mereka masih lagi mengata di belakang, takkan hamba abdi ni yang naik panjat Kaabah untuk melaungkan azan. Itu yang Nabi bacakan balik ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya. La farqa bainal arabiyyin wala ajamin. Tidak ada beza di antara Arab dengan Ajam, di antara yang cerah dengan yang gelap, di antara yang putih dengan merah dengan kuning. Jadi Nabi SAW beritahu tidak ada beza semua ini melainkan dengan takwa. Jadi di antara punca ialah mereka ada keegoan, mereka tidak boleh tinggalkan ajaran nenek moyang mereka. Apatah lagi bila Al-Quran datang mendisiplinkan mereka. Tak boleh makan riba. Arab mana boleh masa tak boleh makan riba. Tak boleh minum arak mana boleh. Dia memang bergeluman dengan Arab. Perempuan mesti dihormati, perempuan mesti diangkat darjatnya. Anak-anak perempuan tidak boleh dibunuh. Bagi Arab Quraisy pada ketika itu, anak-anak perempuan ini bawa malu. Dan wanita itu sendiri jadikan sebagai gundik, sebagai pemuas nafsu. Sehingga diriwayatkan bahawa seorang perempuan boleh tidur sampai 3-4 orang lelaki. Bila dilahirkan anak, anak itu akan dibawa untuk pengecaman. Muka siapa yang paling serupa dengan baby tersebut. Barulah dibankan. So sampai merosakkan keturunan. Jadi yang ni bila Islam datang, tak, engkau kena nikah seorang perempuan saja. Dan yang dinikah itu pula, mestilah daripada orang yang tak ada pertalian darah yang diharam nikahi. Kalau tak, zaman jahiliah, bekas isteri ayah dia boleh kahwin, anak boleh kahwin. Isteri anak, ayah boleh kahwin. Zaman jahiliah. So yang ni semua Islam datang nak betulkan. Bagi mereka, suatu yang mendisiplinkan tak boleh terima. Ini di antara punca kenapa Mekah makan masa dalam kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan daripada soalan sahabat kita sebentar tadi yang bertanyakan baca Quran, memahami bahasa mereka tetapi tidak dapat juga difahami dan masuk ke dalam hati. Baik, ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban. Ya soalannya tuan? Ada dua perkara lah. Ada 360 buah patung di sekeliling Kaabah. Sebelum datangnya Islam, apakah punca masyarakat Arab Jahiliyah ini sembah patung-patung padahal mereka pada mulanya mengikuti syariat
para rasul terdahulu yang mentauhidkan Allah seperti Nabi Allah Ibrahim. Mengapa jadi begitu? Dan lagi satu, Arab Jahiliyah ni dulu diorang pun ada naik haji, tapi naik haji diorang tawaf dari patung-patung itu, dan juga ada juga buat korban, tapi korban itu untuk patung-patung. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syed berkenaan dengan soalan yang ditanyakan. Dua soalan. Yang pertama, kenapa disembah juga patung tersebut sedangkan dulu dah mentauhidkan Allah, dan yang kedua tadi katanya ada buat haji dan juga korban tetapi bukan untuk Allah tetapi kena kepada lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz untuk sedikit pencerahan. 360 kali berhala. Semalam saya tersentuh bahawa 360 Kaabah ni adalah dia adalah ciptaan-ciptaan daripada kabilah-kabilah, dan masing-masing merasakan perlu ada Tuhan sendiri. Setiap kabilah kecil besar masing-masing merasakan ada Tuhan yang sendiri. Macam mana berhala ni boleh bawa masuk? Ada seorang bernama Amru, dia yang bawa masuk mula-mula dulu. Dia daripada Syam, dia datang dan memperkenalkan berhala di bumi Mekah sebagai salah satu jalan untuk mencari Tuhan. Jadi dia bawa masuk mula-mula sebagai satu tanda keberkatan. So daripada keberkatan jadi pemujaan. Pemujaan jadi tempat pergantungan dan terus diangkat menjadi Tuhan. Begitulah proses itu berlaku dalam penyembahan berhala di Kota Mekah. Walaupun Kota Mekah ini kita tahu sebelum itu Nabi Ibrahim AS telah sucikan litahhira linnas. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya disucikan Kota Mekah itu supaya menjadi tempat orang datang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tengok daripada zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman jahiliyah ini sudah ada ratusan tahun yang menjadikan sudah ada beberapa perubahan berlaku. Dan juga terputusnya wahyu dan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang menjaga kelangsungan ajaran-ajaran tersebut. Namun demikian sedikit sebanyak masih kekal lagi. Di antaranya ibadat haji. Mereka buat haji, tapi haji bukan ibadat haji seperti yang diajar Nabi Ibrahim AS. Ada yang buat haji sambil terbogel, tak pakai apa-apa. Ini bukan Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim ajar haji cara lain. Seperti mana syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim juga perintahkan supaya buat korban. Tapi bila datang jahiliyah, dia tak buat korban untuk Allah. Dia buat korban untuk berhala. Kan dia sudah berlaku perubahan. Perubahan itu berlaku adalah mengikut ijtihad mereka, mengikut kesukaan mereka yang cipta sendiri. Dan disebabkan mereka telah menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan untuk disembah. Baik, Ustaz, berkenaan dengan apa yang disebutkan sebentar tadi, maka itu jawapannya dan ambil cakna tentang apa yang disampaikan sebentar tadi. Dan sidang penonton, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan yang nak diambil, tetapi pada ayat ke-7 dan pada ayat ke-8 kita nak dengarkan kepada dari Ustaz untuk sebagai penutup perbincangan kita, dan Ustaz boleh berikan kepada penonton-penonton semua yang menyaksikan pada hari ini pelan tindakan untuk diambil sebagai tindakan seterusnya setelah kita mendengar perbincangan pada hari ini. Silakan Ustaz untuk terima kasih Datuk Azrin, terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Ayat ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Yang bermaksud apabila dibacakan kepada mereka ayat, iaitu baca mereka itulah kafir, ayat-ayat Al-Quran kami yang jelas lagi nyata, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas lagi nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran bila saja disampaikan kepada mereka ini ialah sihir yang nyata. Maksudnya bila Al-Quran Nabi Muhammad SAW bacakan, sampaikan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya mustahil orang Arab Quraisy ataupun orang Arab pada ketika itu tak faham apa yang Nabi bacakan. Mereka faham, mereka boleh dikata boleh capai, boleh cerap ayat-ayat tersebut, tapi disebabkan karat jahiliyah, qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Bila datang kebenaran, dia tak ada alasan dah untuk menolak ayat ini. Lalu mereka katalah Nabi Muhammad ini tukang sihir. Ataupun ayat-ayat ini ayat-ayat sihir. Tapi kan Da'i Azrin, dari satu sudut, saya fikir apa yang mereka rasakan itu barangkali betul. Apa yang kafir Quraisy rasakan itu barangkali betul. Dia kata ini adalah kalam sihir. Mana tidak Da'i Azrin, kau tak pernah dengar Quran, tiba-tiba dengar, memanglah rasa wow, lain macam tukang macam kena sihir lah kita ni.
Jadi balaghah Al-Quran, bayan Al-Quran, ma'ani Al-Quran, badi' Al-Quran, ini semua ilmu balaghah kan. Uslubnya, uslub sautinya, dari sudut bunyinya, dari sudut huruf-hurufnya, bila orang dengar, dia akan tergamam, terkunci mulut dia, hati dia akan tersentap. Ini membuktikan bahawa Quran ini memang boleh menyihir orang. Sihir bukan sihir black magic, tapi sihir, wow, kalam apa ini? Apa sebenarnya? Dia rasa macam suatu yang sangat different. So, yang ini yang dia cakap, hadza sihrun mubin. Tapi yang mereka maksudkan, ayat-ayat Al-Quran yang menyihir mereka, yang menjadikan mereka sihir. Kemudian ayat yang ke-8, am yaquluna iftara qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Jadi mereka berkata bahawa Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ianya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya Nabi Muhammad tidak dapat diselamatkan daripada Allah. Mustahil Allah biarkan Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad yang cipta Al-Quran, sedangkan tidak begitu. Kalau Al-Quran Nabi Muhammad cipta, Al-Quran cerita mengenai laut, lapisan-lapisan laut. Bila masa Nabi Muhammad pergi menyelam, tengok apa isi kandungan laut dalam surah An-Nur, au kabahrin luji yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Laut itu ada beberapa lapisan. Bila masa Nabi Muhammad pergi menyelam, tengok begitu juga dengan kejadian-kejadian manusia, langit dan bumi. Jadi semua ini bukan cipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersaksilah bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan ia diturunkan sebagai panduan hidup manusia yang hujung cantik, wa huwal ghafurur rahim. Dominasinya ialah Allah itu Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang sudah tu sudahlah wahai kafir Quraisy. Yang kamu bantah, kamu lawan semua sudah. Allah itu Maha Pengampun, kembali kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadat, terima Nabi Muhammad sebagai Rasul, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Ingat, Allah itu Maha Pengasih. Pengasihnya Allah, Allah beri kita panduan Al-Quran Al-Karim. Subhanallah, satu tafsiran juga hebat dari Ustaz sebentar tadi, ayat 7 sehingga ke ayat 8. Kita jadikan sebagai penutup perbincangan kita. Dan sedikit doa ringkas, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir pada hari ini, ya Allah, melalui program Tanyalah Ustaz, kami menandatangan kehadrat-Mu, ya Allah. Apalah kiranya Kau kurniakan kepada kami keampunan, keafiatan dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kami di akhirat kelak, bukan Al-Quran berhujah ke atas kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini pakaian indah untuk kami berada bersama dalam kubur kami, ya Allah. Kau pakaikanlah juga pakaian indah untuk ibu bapa kami yang telah meninggalkan kami, yang sedang berada di alam barzah bersendirian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kehidupan kami, yang boleh menjadikan kami ini lebih cemerlang dalam kehidupan ini, ya Allah, membangun negara dengan Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, kami juga mohon apalah kiranya Kau angkatlah COVID-19 daripada permukaan bumi ini. Kau berilah kesembuhan kepada mereka yang telah disahkan positif COVID-19. Dan begitu juga Kau lindungilah kami di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan sidang penonton, jangan lupa untuk sambungan surah Al-Ahqaf ayat 9 sehingga ayat yang keseterusnya pada Jumaat dan Sabtu akan datang. Jangan lupa untuk saksikan, dan jangan lupa esok bersama Tanyalah Ustaz dengan moderator Da'i Luqman bersama ahli panel Prof. Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Othman dengan topik akidah sifat 20 nafsiyah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.